وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karangan Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan zakat. Katanya wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam fatajibu 'ala al-muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha wa hiya an-na'mu wan-naqdan wat-tijaratu war-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asharat wa hiya al-hubub wath-thimar. فلا زكاة فيما سوى النعم السائمة ويشترط الحول لها وكذلك يشترط للنقود والتجارة ويشترط في هذه الأنواع النصاب أيضا وواجب النقدين betul tak gitu wajibu? Dua baris ni. Okey, wa wajibun naqdaini wat tijarati gitu kan. Wa wajibun naqdaini wat tijarati rub'ul ushri. Apa tu? Wa wajibul hububi wath thimari allati suqiyat bi ma'unatin nisful ushri wa bi ghairi ma'unatin al-ushru. Baik. Fasal berkenaan dengan zakat. Ibadat zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Justru wajib zakat ke atas setiap Muslim. Untuk mengetahui jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat seperti berikut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya zakat yang berkait dengan tubuh badan, yang keduanya zakat yang berkait dengan harta. Kita ada zakat yang berkait dengan tubuh badan, dan yang keduanya zakat yang berkait dengan harta. Zakat yang berkait dengan tubuh badan dinamakan sebagai zakatul fitri. Zakatul fitri. Ataupun kalau kita baca dengan baris waqaf, zakatul fitr ataupun zakatul fitrah. Cakap kita zakat fitrah ataupun zakatul fitr, dia termasuk ataupun dia adalah zakat yang berkait dengan tubuh badan. Dengan maksud, kalau seseorang Muslim itu masih lagi wujud, masih lagi hidup pada penghujung Ramadan dan awal Syawal, sedangkan dia mempunyai lebihan daripada hartanya, maka wajib dia mengeluarkan zakat al-fitr. Maka itu zakat yang berkait dengan harta. Yang keduanya adalah zakat yang berkait dengan yang pertama tadi zakat yang berkait dengan tubuh badan. Yang keduanya zakat yang berkait dengan harta. Di sana ada zakat yang dinamakan sebagai zakat harta. Jadi pengarang kita ni dia membincangkan tentang zakat harta terlebih dahulu. Lepas tu dia akan bincang zakat yang berkait dengan tubuh badan, iaitu zakatul al-fitr. Zakat harta, di sana ada beberapa perkara yang diwajibkan zakat. Di sana ada beberapa perkara yang diwajibkan zakat. Yang pertamanya, haiwan ternakan. Dalam bahasa Arab dipanggil na'am. Na'am ni sebenarnya bukan semua haiwan ternakan. Sebab kita kalau kata haiwan ternakan dalam bahasa kita, dia lebih umum daripada maksud yang dikehendaki oleh fuqaha. Dia binatang yang wajib kena keluar zakat. Binatang ternakan yang wajib kena keluar zakat hanyalah unta, lembu, kambing. Unta dan tak kiralah apa jua jenis spesies unta, kalau kita ternak dia dengan syarat-syarat tertentu, maka wajib kena keluar zakat. Yang keduanya lembu.
Dan masuk juga dalam kategori lembu, kerbau. Apabila cukup syarat-syarat tertentu kita ternak dia, maka wajib kita kena keluar zakat. Kambing. Masuk dalam kategori kambing, biri-biri. Kalau kita ternak dia, wajib kita kena keluar zakat. Itu yang dimaksud dengan na'am. Selain daripada unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, selain daripada itu tidak wajib keluar zakat. Walaupun banyak kita ternak dia. Kita ternak ayam, orang pelihara ayam kan, orang pelihara ayam daging, kadang-kadang 100,000. Tidak gitu. 30,000 ekor. Adakah wajib dia kena keluar zakat ternakan? Tidak. Kerana ayam dia tidak termasuk dalam perkataan na'am. Ini industri industri ternak unta. Ternak unta pula, ternak rusa. Orang ramai ternak rusa. Kalau orang pandai boleh pitih ternak rusa ni. Ternak rusa. Rusa mahal. Lepas tu benda tu cepat biok. Okey. Jadi banyaklah unta dia. Unta dia pula, rusa dia. 100 ekor, 200 ekor rusa dia. Adakah wajib dia kena keluar zakat? Tidak. Faham? Sebab benda? Sebab dia tidak termasuk dalam na'am. Orang ternak anak wajib keluar zakat ke tak? Tak. Tidak wajib keluar zakat ternakan. Tetapi kalau dia pelihara tujuan untuk perniagaan, maka wajib kena keluar zakat perniagaan. Orang pelihara ayam tujuan untuk perniagaan, wajib dia kena keluar zakat perniagaan. Okay, boleh faham? Dengan syarat-syarat dia. Nampak tak kan? Jadi di sana ada zakat ternakan, di sana ada zakat perniagaan. Jadi kalau dia pelihara ramai, bukan dia nak nega. Dia nak makan dia je ayam. Ramai pelihara. Orang Terengganu kata ramai. Banyak dia pelihara. Banyak dia pelihara ayam. Banyak dia pelihara ayam, tapi bukan tujuan untuk perniagaan. Okey. Walaupun banyak, oleh kerana ayam tidak termasuk dalam na'am, tidak wajib zakat ternakan pada ayam tersebut. Lepas tu zakat perniagaan, bukan dia nak nega, maka tidak wajib juga zakat perniagaan. Okey, jelas. Yang keduanya adalah harta simpanan. Dia naqdan bukan harta simpanan. Naqdan bukan harta simpanan. Dia terjemah harta simpanan, itu salah. Naqdan bukan harta simpanan. Naqdan adalah dua mata wang. Yang dimaksud dengan dua mata wang adalah emas dan perak. Itu ada asal naqdan, bukan simpanan. Dia emas dan perak. Jadi kalau orang tu ada emas, ada perak dengan syarat-syarat tertentu, maka wajib dia kena keluar zakat. Sama juga duit. Duit dia sama dengan emas dan perak. Sebab sekarang ni kita guna duit untuk pembelian apa semua sekali. Kalau dulu duit emas dan perak. Leni dak, leni kertas, duit kertas. Jadi duit juga apabila cukup syarat-syarat dia, maka wajib kita kena keluar zakat. Seterusnya, barang dagangan atau perniagaan wajib kena keluar zakat. Yang keempat, harta galian. Dia rikas ni, dia bukan harta galian, rikas. Dia kita kalau harta galian, contoh kita kata besi, biji, dia rikas ni adalah dafinul jahiliyah. Itu terjemahan hak yang kena baki semula. Rikas ni dipanggil benda dafinul jahiliyah, benda hak yang ditanam oleh orang jahiliyah dulu. Bahasa kita panggil benda harta karung, tapi sebenarnya itu istilah yang digunakan oleh orang kita. Tapi mengikut istilah fuqaha, rikas ni adalah dafinul jahiliyah, benda yang ditanam oleh orang kafir dulu. Contoh, kita buka tanah dalam hutang. Kita buka tanah dalam hutang. Kita pun bersih, gali telaga. Tiba-tiba jumpa payang, penuh emas dalam. Tak tahu lah, kaya. Jumpa penuh emas dalam. Maka kita tengok duit-duit emas, kita tengok tarikh. Oh, tarikh ni lama dah. Tarikh ni sebelum daripada Islam datang di tempat kita. Jadi bermakna harta ni dimiliki oleh siapa? Oleh orang jahiliah dulu. Maka tu yang dinamakan sebagai rikas. Baik. Tapi kalau kita tengok tarikh, tarikh selepas daripada kedatangan Islam, tu dipanggil bukan rikas.
Hak tu dia panggil harta luqatah, harta hak yang tercicir. Harta hak yang kita jumpa. Harta orang Islam. Maka kita kena cari siapa tuang dia. Kita kena cari siapa tuang dia. Kalau tak ada tuang dia selepas daripada kita cari apa semua sekali, maka boleh dengan adalah syarat-syarat tertentu, maka kita boleh miliki. Kita boleh milik benda tersebut. Adalah syarat-syarat tertentu yang dibincang dalam kitab fiqh. Jadi yang keempat tu bukan harta galiang. Yang kelimanya ma'din. Ma'din ni dia ma'din, baru galiang. Dia bahan logam. Harta logam. Dia sebenarnya kalau logam ni dia besi logam tau. Besi logam. Dia sebenarnya ma'din ni hanya merujuk kepada emas dan perak. Dia galiang emas dan perak. Jadi orang tu dia pencari emas, dia melombong emas, dia pencari perak. Maka dia dapat emas, dia dapat perak. Kalau di Terengganu di Rusila. Lubuk mandi di Terengganu kan. Dan ada beberapa tempat kalau di Pahang banyaklah. Tempat-tempat orang lombok orang ambil emas. Orang ayuk emas, orang cuba dapatkan emas daripada tanah. Daripada bumi ni. Gali-gali lubang, adalah cara dia. Baik. Maka hak itulah yang dinamakan sebagai ma'din. Manakala besi, biji, timah, hak tu tidak wajib zakat mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia dapat tak wajib zakat. Banyak mana dia dapat? 8 tang dia dapat besi. Tak wajib zakat. Melainkan kalau dia guna untuk jual. Apabila dia jual perniagaan, maka wajib kena zakat benda perniagaan. Okey, jelas kan? Yang keenam, tanaman-tanaman seperti bijirang dan bijirin dan buah-buahan. Dia kita ada bijiring ataupun kita ada kita ada dalam bahasa Arab dia panggil hubub. Kita ada macam contoh kita kata makanan-makanan asasi hak yang seperti jagung sebagai contoh, sebagai jagung beras, gandum, tu sebagai contoh, maka wajib kena keluarkan zakat apabila cukup syarat-syarat dia. Begitu juga buah-buah. Dia buah-buahan, mazhab Imam Syafi'i yang wajib keluar zakat 2 saja. Sebab buah-buahan ni bukan semua sekali. Kalau buah-buahan, anggur, anggur pula benda, buah durian, rambutan, benda lagi, duku, dokong, buah meta, buah manggis. Faham? Jadi itu buah-buahan belakang. Tapi mazhab Imam Syafi'i tak, yang wajib kena keluar zakat 2 saja benda. Yang pertamanya tamar, yang keduanya anggur. Baik. Katanya zakat haiwan ternakan hanyalah dikenakan ke atas haiwan ternakan as-saimah, iaitu haiwan yang dilepaskan bebas untuk mencari makanan sendiri. Dia sebenarnya saimah ni bukan dilepaskan bebas untuk mencari makanan sendiri, bukan. Maksudnya binatang ni dilepaskan di padang ragu yang halal. Faham? Kalau tuang dia ada sekali pun tak apa. Bukan lepas sendiri. Sendiri ni kalau kita takut faham perkataan sendiri ni, takut kita faham, maksudnya tuang dia mesti tuang dia dok cara. Faham? Dia sebenarnya tuang dia ada pun tak apa. Dan biasa orang Arab dia jaga. Dia jaga lembu dia ke kerbau, kambing dia ke, jaga. Jadi orang kalau Arab Arab Mekah, Arab Madinah, dia lembu jarang dia pera. Dia pera biasa unta, kambing. Dia kalau unta tak apalah. Unta tak apa boleh lepas. Tu pun bimbang kau kena benda. Kena curi korang. Dulu curi. Biasa curi. Main. Bukan ni je, dulu pun curi. Tengok Abraha ketika dia masuk ke Mekah, nak serang Kaabah, dia jumpa sekawang unta. Dia ambil unta. Dia ambil ke dia? Unta siapa? Unta toki Nabi Abdul Muttalib. Ada barang hak mahal, kan barang berharga, takkan orang nak saja. Orang ambil. Faham? Jadi dia jaga, tuang ada sekali. Lepas tu kambing juga tuang ada sekali sebab tahu untuk mengelak daripada benda makan di serigala dan seumpamanya. Jadi sebenarnya saimah ni adalah binatang yang dilepas pada padang ragu yang halal, yang halal, yang harus. Ni padang ragu yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Cakap kita tanah kerajaan lah, tanah tak ada orang cara. Lepas tu kita jaga situ, kita lepas yang makan situ lah. Maksudnya tanpa kita perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk makanan binatang tersebut. Maka baru wajib keluar zakat. Itu maksud zakat haiwan ternakan hanyalah dikenakan ke atas haiwan ternakan as-saimah,
iaitu haiwan yang dilepaskan bebas untuk mencari makanan sendiri. Tu kita bagi dah terjemahan dia saat ni. Selain itu disyaratkan juga cukup haul. Mesti kena cukup haul. Lepas tu kena cukup nisab dia. Ada nisab dia. Unta ada nisab dia. 5 ekor unta, 10, 15, 20, 25, 36, 46. Tu dia panggil nisab unta. Manakala lembu 30, 40. Tu nisab lembu. Manakala kambing 40, 121. Dia ada nisab kambing. Nisab ni maksudnya bilangan tertentu. Tak cukup bilangan ni tak wajib zakat. Cukup bilangan ni baru wajib zakat. Jadi kesimpulan, sebelum daripada kita baca lagi kesimpulan, masalah binatang yang wajib, binatang ternakan yang wajib kena keluar zakat adalah binatang na'am. Unta, lembu, kerbau, kambing. Kat kita tak ada unta. Jadi hak yang ada lembu, kerbau, kambing. Okey. Orang hak yang pega lembu, kerbau, kambing wajib kena keluar zakat. Tapi dengan syarat saimah. Saimah ni dia meragut di padang yang harus. Maksudnya tuang dia tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk makanan dia. Faham? Kalau tuang dia perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk makanan lembu, kambing dia, maka tidak wajib keluar zakat. Dan makanan kalau orang meniaga kambing, makanan kambing tahulah, makanan lembu tahulah. Memang cukup mahal. Ana boleh kebur sebab ana peniaga kambing. Faham? Kambing ana ada berapa ekor? 100 ekor. Ana ada peliharaan kambing lebih kurang 100 ekor. Tu banyak contoh kambing-kambing tu. Sebab ana peliharaan kambing ada 100 ekor. Dan ana jaga sendiri, lepas tu ana ada upah budak ana jaga seorang. Nama dia Zo. Zo bagi yang jaga. Zo terbang awak di awak dah. Baik. Kadang-kadang Fika agak tolong jaga kadang-kadang. Teka-teka budak cuti, Fika jadi mangsa. Kena jaga. Jadi, anda tahulah. Dia kambing, kalau kita tak ada rupuk sendiri, tak ada tak ada rupuk sendiri, napier sendiri, memang parok. Beli meh memang parok. Meh naik sokmo. Tahun ni sekali saja 3-4 kali naik meh. Yang asal 40 lebih, jadi kat 60 ya. Sebik 50 kilo. Kami anak kalau makan meh tu 2 guni. Tak cukup sehari. Tak cukup sehari 2 guni. 100 lebih sehari. Parok kambing daripada tuang makan. Jangan main. Faham? Anak pernah beli meh dulu 4 tang. Ingat tak 4 tang anak beli? 4 tang. Berapa ribu anak beli? 2 bulan aja habis. 4,000, 5,000. 2 bulan aja. Suatu ketika pernah dulu. Masa ramai lagi dulu. Maksudnya, dah kematian tinggi, kematian banyak, makanan parok. Jadi memang tak boleh untung lah. Kalau sekiranya bergantung dengan beli je makanan, memang tak ada untungan. Rugi pula. Dan ramai juga penternak-penternak lembu sado. Penternak kambing-kambing hok mahal. Kambing Jamna Pari, Bor, kawan-kawan lah. Hak yang bergantung dengan beli makanan. Dia kata kalau binatang ni, lembu ke, kambing ke, dia bukan orang susah boleh pera. Orang kaya boleh pera. Orang susah tak pera. Sebab tak ada pitih nak beli makanan. Dia sampai cakap gitu lah. Dia orang yang boleh pera, orang susah boleh pera kalau cari makanan sendiri. Ataupun lepas di padang ragu. Cuma padang ragu payah lah. Kerajaan yang kena ambil peranan. Kalau kerajaan ambil berat, dia ambil peranan lah. Sebab ni benda membantu ekonomi kan. Cuma kita kena ceritalah sikit bab ni. Bab binatang nak boleh ceritalah sebab ada pengalaman bab ni. Ada pengalaman. Jadi kalau orang mega kambing ke mega lembu, kalau waktu beg modal, duit poket beli makanan bergantung dengan meh ke, bergantung dengan silak ke, pembeli memang tak boleh untung. Memang tak boleh untung. Rugi pun ada. Rugi ada. Rugi ada. Jadi hak yang boleh untung adalah ketika lepas di padang ragu yang tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk makanan. Siapa ke anak ulang sekali lagi ada orang cakap lagu mana? Mung kalau tak ada pitih tak boleh pelihara lembu. Mu nak pelihara lembu sado mungkin ada pitih. Kalau mu tak ada pitih mu tak boleh pelihara lembu. Siapa tahap tu? Tidak habis pitih tidak mampu ke lembu-lembu. Ataupun kalau cakap ada istilah lagi cakap mu kalau nak pelihara lembu kalau tak ada pitih mu akan jadi lembu. Lembu pelihara mu. Maksud mu kena kerja ke lembu pula. Bukan lembu yang merengangkan kehidupan mu. Kita pelihara lembu nak cari keuntungan. Untuk perbelanjaan kita last sekali dok. Lembu jadi hamba lembu dok.
Lembu pelihara mu pula lagi. Jadi gitu. Allah Rabbi. Sebab itulah disyaratkan dia as-saimah. Dan disyaratkan cukup haul. Dia cukup haul, cukup setahun binatang tu dalam milik dia. Jadi Zul dia pelihara kambing cukup setahun. Dengan syarat-syarat kambing dia tu saimah. Dan cukup nisab. Kalau seekor, jadi Zul ada seekor je kambing dia. Jadi dia nisab kambing 40 ekor. Jadi cukup 40 ekor dalam tempoh setahun, maka wajib keluar zakat. Anak tak wajib keluar zakat. Sebab dia? Sebab bukan saimah. Cuma hak yang anak nega tu, keluar zakat nega tu lah. Keluar zakat nega. Dia tak nampak pun keluar zakat kata Ami. Takkan aku keluar zakat kamu-kamu. Nampak tak anak keluar zakat? Tak. Takkan kamu Ami yang keluar zakat. Okey. Begitu juga bagi harta simpanan dan barang dagangan. Ia juga disyaratkan cukup haul. Jadi orang nega tidak wajib keluar zakat melainkan perniagaan dia cukup setahun. Tapi tahun di sini kena kira pengetahuan dengan kena kira tahun Islam. Tidak boleh kira tahun Masihi. Dan juga nisab, kena cukup nisab iaitu kadar tertentu yang diwajibkan berzakat. Dia kena cukup nisab dia lah. Kena cukup nisab. Katanya kadar zakat barang dagangan 2.5%. Dia kata mana dia kata? Wa wajibun naqdain at-tijarah at-tijarah rubu'ul usyur. Dia tinggal terjemahan. Okey, kadar zakat. Bukan kadar zakat. Betul lah, kadar zakat, betul lah, kadar zakat. Tapi naqdain dia tinggal. Terjemah tidak terjemah tu. Wow, tinggal se wa wajibun naqdain wat-tijarah, ada wow. Tambah dah wow. Tambah dah. Kadar zakat yang pertamanya adalah mata wang mah perak. Yang keduanya tijarah, perniagaan. Dia tulis barang dagangan. Dia sebenarnya bukan barang dagangan, dia perniagaan. Dia bukan mesti barang sahaja, bukan keuntungan perniagaan. Kalau masih lagi ada, apabila cukup haul, dia termasuk dalam termasuk dalam nisab yang perlu dikira untuk dikeluarkan zakat daripadanya. Faham? Kalau kata barang dagangan ni hanya merujuk kepada benda. Faham? Duit tak masuk kan? Ke masuk? Cakap kalau barang dagangan ni masuk tak duit? Tak faham duit? Tak tahu, takut orang lain faham. Orang Perak faham tak tahu. Kita orang Terengganu tak faham. Kita orang Terengganu barang dagangan ni barangan kan. Okey, dia nak cerita gini. Kita baca hak Arab baru lebih faham sikit. Wa wajibun naqdain, dan hak yang wajib daripada dua mata wang mah perak, wa tijarah dan perniagaan, hak yang wajibnya adalah rubu'ul usyri, 1/4 daripada 1/10. 1/4 daripada 1/10. Dia 1/4 daripada 1/10 dia menyamai 2.5% ataupun 1/40. Dia menyamai 1/40. Mungkin orang yang biasa belajar kitab fiqh dia akan fahamlah istilah rubu'ul usyri, 1/4 daripada 1/10. Kalau orang tidak biasa belajar kitab fiqh ni kali pertama dengar memang pening ya. Lagu mana maksud 1/4 daripada 1/10? Okey gini. Katakanlah simpanan kita, duit kita ada 40,000. Ataupun barang perniagaan kita, barangan perniagaan kita, okey kita niaga benda, kita niaga baju. Kita niaga seluar, kita niaga kasut. Jadi start daripada awal kita niaga sampai ke sekarang cukup dah setahun dengan pengiraan tahun Islam. Okey, cukup setahun, kita kena nilai barang-barang hak yang masih lagi ada. Hak yang kita nak jual. Hak tak laku lagi, hak yang ada dalam kedai kita. Hak yang kita nak jual tu lah kira belaka. Nilai. Lepas tu duit, hak yang kita akan rolling, kita akan pusingnya untuk perniagaan kita, hak yang ada. Hak yang ada, hak belanja dah tak wajib. Hak yang habis dah belanja, benda we ke bini, we ke anak tu tak wajib. Hak yang masa benda tu ada ketika mana? Ketika cukup setahun. Okey, kena kira belaka. Kira 40,000. Okey, 40,000. Semua sekali nilai yang dia. Maka wajib kita kena keluar zakat sebanyak 1/4 daripada 1/10 daripada 40,000. Hak 40,000 kita bagi 10 dulu. Okey, 40,000 bagi 10 berapa ribu? 4,000. Faham lagi? 4,000 itu adalah 1/10 daripada 40,000. Betul? 4,000. Hak 4,000 ambil 1. Kan 1/4 kan?
1/4 daripada 1/10. Jadi 4,000 ambil 1. Jadi bermakna kalau 40,000, hak wajib keluar zakat adalah 1,000. Okey, 1,000, 1,000. Nisbah kepada 40 adalah 2.5%. Betul? 2.5%. Okey, habis. Seterusnya katanya, tanaman yang memerlukan penjagaan dan siraman air oleh petani diwajibkan dia sebanyak 5%. Dia tak makna penjagaan dan siraman. Sebenarnya hak yang betul siraman, penjagaan tak perlu apa. Sebab dia semua tanaman kalau dia nanang, sama ada siram dengan air hujan ke, tak siram dengan air hujan, tetap dia jaga. Ni orang tanam sawit contoh orang tanam sawit. Dia siram tak sawit dia? Tak siram. Dia jaga tak? Jaga. Orang tanam tamar, dia siram dengan air hujan. Ataupun dia tanam anggur, siram dengan air hujan. Maksudnya pokok dia subur dengan air hujan, dia tidak perlu menggunakan air lain. Cari mesin, ambil air situ, beli air situ. Tak perlu. Tapi dia jaga tak? Dia jaga. Okey, boleh faham kan? Dia penjagaan tu tak perlu tak apa. Dia hak yang araknya wawajibul hububi wathimari allati suqiyat bimaunatin nisful ushri. Dan hak yang wajib daripada biji-bijian dan buah-buahan, hak yang disirami dengan perbelanjaan. Maksudnya penyiraman dia perlu kena mengeluarkan perbelanjaan. Maka wajib kena keluar zakat sebanyak nisful ushri. 1/2 daripada 1/10. Berarti tak 1/2 daripada 1/10. Cakap kita benda? Cakap kita 1/20. Tadi 1/40. Oh, ni 1/20. Itu maksud 1/4 daripada 1/10. Cakap kita 5%. Faham tak lagi? 1/2 daripada 1/10 adalah 5%. Oh, tadi 2.5 je. Ni banyak sikit. Lepas tu wabi ghairi maunatin al-ushru, dan tanpa perbelanjaan, maka hak yang wajib kena keluar sebanyak 1/10. 1/10 maksud benda 1/10? 10%. Okey, kita ada 10%, 5%, 2.5%. Okey, jelas. Okey, kita buat contoh. Dia sawit tak wajib keluar zakat. Sawit tidak wajib keluar zakat. Mazhab Imam Syafi'iyah tidak wajib keluar zakat buah-buahan, zakat tanaman, tapi wajib kena keluar zakat benda perniagaan. Sebab ia negara, ia jual kan. Okey, jelas hang. Cuma masalah zakat perniagaan kena cukup setahun. Kena cukup setahun. Jadi pakai pendek kata, orang yang jual sawit saat itu, kalau disipang duit jual sawit itu, dia keluar zakat simpanan. Anda cerita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Faham? Kita cerita mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan ada beberapa zakat yang diamalkan di tempat kita tidak, bukan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Katakanlah ni kebun tamar sebagai contoh, kebun tamar. Kita duduk di negara Arab cuma hidung je duk macung. Okey. Jadi ni kebun tamar. Kebun tamar ni pemilik dia zoo. Kebun tamar ni pemilik dia zoo. Jadi apabila sampai masa menuai, sebab dia kalau buah-buahan dengan biji-bijian, biji-bijian tu, gandum, beras, dia tidak disyaratkan cukup haul. Dia wajib keluar zakat apabila kita petik. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Allah Taala kata dalam Quran. Mu kena beri haknya, kewajipan dia pada hari mu petik. Dia tidak syaratkan cukup haul. Masalah benda tanaman dengan biji-bijian. Okey, jelas tak? Boleh. Jadi zoo ni. Jadi buah tamar dia ambil 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Anda tak tahu berapa lama mana tempoh ambil tamar. Kalau sawit kita tahu. Kita tak ada sawit, cuma kita tahulah. Sawit 2 minggu sekali orang ambil, kadang-kadang 3 minggu sekali kan. Ada 2 minggu sekali, ada 3 minggu sekali. Dalam 40 hari ada orang ambil 2 kali. Gitu biasa sawit. Katakanlah dalam sebulan sekali lah dia ambil. Sebulan sekali. Tak tahu. Kita buat contoh je lah. Kita buat contoh. Dia ambil benda
Bukan sawit kita kata benda tamar dia saat ni tu. Dia ambil dalam 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dia ambil buah. 3 bulan sekali boleh ambil buah. Boleh ambil hasil. Baik. Bila dia ambil hasil saat ni 3 bulan sekali tu. Masa dia ambil hasil saat ni tu. Kalau cukup nisab wajib kena keluar zakat. Cukup nisab wajib kena keluar zakat. Faham? Banyak mana kena keluar zakat? Kita kena tengok. Zu saat ni tu pohon tamar dia perlu kepada air. Air tu dia guna air dia. Dia guna air hujan je. Jadi air hujan ada perbelanjaan tak? Ke ada siapa B? Siapa B. Sebab apa dia? Sebab awak kena bayar guna air hujan. Bengong kalau gitu. Tak ada lagi kerajaan awak gitu. Tapi kerajaan kadang-kadang dan nak pitih orang ni, dia fikir buat ikut dang je. Nak pitih orang kan? Baik. Jadi, tak perlu mengeluarkan perbelanjaan. Jadi wajib dia kena keluar zakat sebanyak 10%. 1/10. Faham? 1/10. Jadi kalau dia boleh benda. Dia boleh 100. Contoh dia boleh 100 tang dia boleh. Banyak 100 tang. 100 tang dia boleh. Tamar dia. Bulan ni. Maka dia kena keluar sebanyak berapa tang tadi? 10 tang. Keluar zakat 10 tang. 1/10. Sebab dia tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk sigang penjagaan tamar dia. Faham? Tapi kalau dia perlu kepada perbelanjaan, maka dia kena keluar sebanyak 5%. 1/2 daripada 1/10. Kalau dia dapat 100 tang, maka 100 tang dia bagi 10 dulu. Okey, jadi 10 tang. Hak 10 tang bagi 2 pula. Jadi 5 tang. Wajib dia kena keluar sebanyak 5 tang sahaja. 5 tang ni bukan sikit Zul. Banyak tu. Tapi itu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita jangan melihat semata-mata bebanan, tapi kita kena melihat ia adalah simpanan untuk kita. Simpanan kita simpan hak kita. Hak yang kita akan ambil semula di akhirat nanti. Tu KWSP kita. Okey. Seterusnya zakatul fitri. Katanya wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Dia mudhafun ilaih bagi bawah. Bukan muslimun. Buang tasydid dan bagi bawahkan muslim. Tanwin. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat ataupun idza fadalat an qutihi. Wa quti man yaqutuhu yawmal 'idi wa lailatahu 4 amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajibun niyyatu fil jami'. Okey, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ke atas setiap muslim. Tak kira lelaki ke, puang ke, kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, merdeka ke, hamba ke, wajib. Asal perkata dia orang Islam. Yang mempunyai, orang Islam yang mempunyai lebihan makanan asasi. Dia mempunyai lebihan makanan asasi. Bagi dirinya dan juga tanggungannya. Bagi dirinya dan tanggungannya. Yang mana makanan asasi tersebut untuk dimanfaatkan pada hari raya Aidil Fitri. Dia terjemah lagu tu. Sebenarnya bukan begitu. Hak yang betulnya begini. Kita tengok hak Arab lah sebab ada banyak kecacatan dalam terjemahan ni. Wa zakatul fitri dan zakat fitrah ni wajibatun wajib. Okey, zakat fitrah hukum dia adalah wajib. Zakatul fitr hukum dia adalah wajib ala kulli muslim atas setiap orang Islam. Bila wajib? Idza fadalat, apabila lebihlah zakat fitr itu daripada qutnya, daripada makanan asasinya. Kalau kat kita beras, lebih daripada keperluan untuk membeli beras. Lebih daripada lebih daripada beras dia. Lepas tu waquti man yaqutu, dan lebih daripada makanan asasi mereka hak yang di bawah tanggungannya. Yaumal Eid wa lailatahu, pada hari raya dan malamnya. Zakat fitrah tu sebanyak 4 amdad, 4 cupok. Bimuddin Nabi, dengan cupok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok. Ini nak cerita benda. Yang pertama nak cerita hukum zakat fitr. Zakat fitr hukum dia adalah wajib.
Buat dapat pahala, tidak buat berdosa. Wajib atas setiap orang Islam. Laki-laki, perempuan, kecil, besar, merdeka dan hamba, wajib. Tapi syarat dia zakat tersebut lebih daripada keperluan asasi dia. Keperluan makanan, mengenyangkan makanan dia lah. Dikirakan malam raya dan hari raya. Kira malam raya dengan hari raya. Jadi malam raya dengan hari raya, kalau kira makanan dia, makanan bawah tanggungan dia yang diperlukan sebanyak 30 ya sehari semalam. Yang kira sehari semalam je. Sebab untuk selebihnya boleh kerja balik. Kira sehari semalam. Jadi 50 ya lah contoh. 50 ya untuk dia dan keluarga dia untuk makanan malam dan hari raya. Maka lebih pitih dia ataupun beras dapur dia lebih daripada kadar tersebut. Maka ketika itu wajib dia kena keluar zakat fitr. Wajib dia keluar zakat fitr untuk diri dia dan isteri yang di bawah tanggungan dia dan anak-anak yang berada di bawah tanggungan dia. Baik. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebanyak 4 mud, 4 cupok. Sekarang ni kita tak pakai cupok, kita pakai benda kilo. Jadi kalau 1 cupok, kalau kira kilo ni lebih kurang dalam 600 gram. 600 gram lebih kurang. Jadi kalau 4 cupok lebih kurang dalam 2,5 kilo lah. Tu lebih kurang. Faham? Lebih kurang dalam 2,5 kilo. Baik. Diwajibkan berniat dalam setiap transaksi zakat. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat mesti kita kena niat. Mesti kita kena niat. Siapa yang niat? Orang yang diwajibkan zakat lah. Sebab masalah ni kita kena berhati-hati. Dia di sana ada orang yang wajib kepada dia bayar zakat diri dia dan wajib kepada dia bayar zakat orang lain. Dan ada di sana orang tu wajib bayar zakat diri dia, tak wajib dia bayar zakat orang lain. Tiba-tiba dia nak bayar juga zakat orang lain. Maka hukum dia adalah harus tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ada orang memang dia bayar zakat kepada kedua bapa dia, untuk kedua bapa dia. Sedangkan dua ibu bapa dia bukan di bawah tanggungan dia. Sebab ibu bapa dia masih lagi mempunyai pekerjaan ataupun ibu bapa dia ada pencen, ibu bapa dia mempunyai sumber pendapatan. Bukan susahlah ibu bapa dia. Jadi bukan di bawah tanggungan dia. Maksud bukan bawah tanggungan dia, tidak wajib dia memberi nafkah kepada kedua ibu bapa dia. Faham? Dia ada kala wajib kita memberi nafkah kepada kedua ibu bapa, kadang ada kala tidak wajib kita bagi nafkah. Tidak wajib bukanlah maksud haram. Tidak wajib ni, tidak wajib. Kalau mu tak bagi pun tak apa. Tapi hak yang sebaik-baiknya, mu kena bagi lah. Kepada ibu bapa mu. Ingat balik kebaikan hak yang dia buat kepada kita. Jadi kalau kita boleh gaji, jangan lupa kepada ibu bapa kita. Bagi juga sedikit daripada ibu bapa kita. Walaupun gaji kita 300 riyal je. Sebagai contoh. Bagi sikit kepada kedua ibu bapa kita. Sebagai contoh. Baik. Jangan lupa kepada dia. Ingat orang yang suka beri kepada kedua bapa, Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada dia. Percaya orang yang suka memberi kepada kedua bapa dia, Allah Ta'ala bagi keberkatan. Allah Ta'ala bagi keberkatan. Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Permudahkan urusan dia. Baik. Jadi, ibu bapa yang kalau hadir dalam program ni suka dana rakyat gitu. Dia kata, bulan ni pagak boleh sebab kita ngeping, suruh bagi kepada ibu bapa. Ngeping-ngeping kok memang benda sungguh. Benda sungguh. Kita nak keberkatan, kita kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Biar benda-benda wi kepada kedua ibu bapa dulu. Benda-benda. Benda-benda kena wi kepada dua ibu bapa dulu. Ana ada seorang tu dia nak bukan nega. Dia tanya anak, "Ustaz, mana anak tip nak suruh laku perniagaan?" Anak kata gini. Mudah je gini. Anak kata, "Dia nak buka perniagaan." Orang dekat ni, orang Semaya ni. Anak kata kat Gi, awak niaga bulan pertama ataupun hari pertama dan bulan pertama secara umumnya, keuntungan awak tak payah ambil selesai. Wi ke ayah dengan mak lalu. Wi ke mak lebih banyak daripada wi kepada ayah. Wi ke mak dan ayah. Wi ke mak ke ayah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia guna tip tersebut, sampai sekarang hidup lagi perniagaan dia banyak tahun dah. Tahun lebih dah. Baik, siapa? Nanti kita cerita kat Gi. Jadi wi ke ibu bapa. Kalau boleh 300 ya wi 200 setengah.
Sebab Mak Ami tengok live dah. Mak tengok tak, Mi? Mak tengok. Suka Mak kaki, Mi. Wi ke Mak? 250 wi. Ambil 50 ya. Okey. Jadi, kita nak cerita benda. Ibu bapa ada hak yang wajib kita bagi nafkah, ada hak yang tidak wajib kita bagi nafkah. Hak yang wajib kita bagi nafkah adalah ibu bapa, hak yang tak boleh nak kerja, tidak ada sumber pendapatan apa semua sekali, tak ada benda. Okey, tu wajib kita bagi nafkah. Kalau ibu bapa yang masih lagi mampu bekerja dan ada sumber pendapatan, penceng dan seumpamanya, kebun dan seumpamanya sebagai contoh, hak tu tidak wajib kita bagi nafkah. Tapi kalau kita nak bagi, hak tu tak ada masalah. Kita bukan bincang boleh bagi ke tak. Kita nak bincang wajib bagi ke tak. Okey, jelas. Jadi katakanlah ibu bapa dia tidak wajib dia bagi nafkah. Contoh Hamid, tak wajib dia bagi nafkah kepada ibu bapa dia. Maka bila tidak wajib, maka dia zakat fitrah ni dia panggil zakatul fitri tatba'un nafaqah. Dia mengikut nafaqah. Orang hak yang wajib memberi nafkah kepada seorang, dia hak yang wajib membayar zakat fitrah untuk seseorang. Ketika Amin tak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapa dia, maka adakah wajib Amin membayar zakat fitrah untuk kedua ibu bapa dia? Tidak. Ibu bapa dia wajib membayar zakat fitrah dengan sendiri. Jadi kewajipan zakat fitrah kedua bapa Amin adalah ibu bapa dia. Hak yang wajib kena keluar zakat fitrah. Maka siapa hak yang wajib berniat? Dia hak yang wajib berniat. Okey, boleh faham? Dia yang wajib berniat. Sebab zakat tu adalah ibadat yang diwajibkan kepada seorang. Dia tuang hak yang melaksanakan ibadat tu kena niat. Sebab tu tidak boleh kita nak niat untuk dia, melainkan setelah daripada dia memberi izin dan mewakilkan kepada kita. Jadi Amin kalau nak keluar zakat fitrah untuk ibu bapa dia, mesti dia kena minta izin daripada kedua bapa dia, ataupun minta wakil daripada kedua bapa dia. Kalau nak bayar tanpa pengetahuan ibu bapa dia, maka tidak dibolehkan. Maksudnya tidak dibolehkan, tidak sah. Maksudnya kena bayar semula. Sebab kewajipan zakat sekarang ni atas apa? Atas apa? Atas mak dengan ayah. Kan? Atas ayah lah, atas ayah. Kewajipan sekarang ni atas ayah. Apabila kewajipan itu atas ayah, jadi zakat fitrah adalah ibadat yang diwajibkan kepada ayah. Ibadat yang diwajibkan kepada siapa? Kepada ayah. Siapa yang perlu kena niat? Ayah, sebab ibadat dia. Terang saksi zakat tu. Seterusnya, kita bincang pula berkenaan dengan masarifuz zakah. Masarifuz zakah maksudnya adalah saluran-saluran hak yang perlu disalurkan zakat. Siapakah yang berhak menerima zakat? Katanya wala yajuzu an yasrifaz zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafith thamaniyati kal faqiri wal miskini wa kaunihi ghayra hashimiyyin wala muttalibiyyin wala mawlan lahuma wa yajibu isti'amul mawjudina minhum. Katanya perbelanjaan zakat. Perbelanjaan ni maksudnya saluran-saluran zakat. Zakat perlu disalur ke arah mana? Tidak boleh diberikan zakat fitrah dan zakat harta melainkan kepada Muslim. Nak beri kepada orang kafir tak boleh. Kadang-kadang orang kita bersungguh nak beri kepada orang kafir. Zakat ke, korban ke. Memang ada pandangan sebahagian daripada ulama' boleh bagi korban kepada orang kafir, boleh bagi daging korban kepada orang kafir, pandangan sebahagian ulama. Sama juga dalam masalah orang kafir, ada pandangan sebahagian ulama boleh bagi kepada zakat kepada orang kafir dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kadang-kadang orang kita bersungguh sangat dalam permasalahan tu, nak bagi kepada orang kafir, sedangkan berlambak lagi orang Islam hak yang susah. Faham? Berlambak lagi orang Islam hak yang susah. Sepatutnya kena dahulukan orang Islam. Sebab innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Kenapa kita mengabaikan saudara kita? Kita nak saudara seagama. Lepas tu kita nak utamakan saudara manusia. Kita dengan orang kafir ni dipanggil ada wujudnya persaudaraan kemanusiaan. Tapi kita tidak bersaudara dalam sudut agama. Kita kena mendahulukan saudara seagama kita. Baik. Ni berlambak lagi orang susah orang Islam. Dia sungguh nak beri ke orang kafir. Mazhab Imam Syafi'i tidak sah beri zakat kepada orang kafir. Sehingga kan orang kafir yang nak nampak cenderung kepada Islam pun tak boleh. Boleh bagi kepada mu'allaf setelah mu'allaf memeluk Islam. Sebab dia ada juga penafsiran sebahagian daripada ulama
Mu'allaf ni merujuk kepada orang yang hati dia telah jinak kepada Islam, nak kepada Islam dah. Tapi tak masuk Islam lagi. Maka kita bagi duit kepada dia supaya dia masuk Islam. Maka boleh kita bagi zakat. Tak, mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Sebab sebenarnya benda yang boleh kita bagi kepada dia banyak lagi daripada sumber yang lain selain daripada zakat. Bukan hanya zakat sahaja. Faham? Duit Baitul Mal berlambak. Bagilah. Kalau nak bagi kau. Ini dah susah dengan duit yang ada di tangan rakyat aje. Hak tangan rakyat dah susah sangat. Baik. Melainkan kepada Muslim yang merdeka. Muslim yang merdeka. Muslim yang merdeka. Jadi kalau Muslim tu hamba, tak boleh bagi zakat. Sebab hamba saat itu, Tok Ngulu dia wajib nafkah. Jadi hamba saat itu kaya dengan nafkah yang datang daripada penghulunya. Sebab tu tidak boleh bagi zakat kepada hamba. Yang pertama. Yang keduanya, apabila bagi zakat kepada hamba sekalipun, maka apa yang dimiliki oleh hamba boleh kepada siapa? Boleh kepada penghulu dia, tuang dia. Jadi tak sah. Dan memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam asnaf yang lapang, seperti golongan fakir dan miskin. Jadi mesti kena cukup dah. Dia tu mesti kena memenuhi sifat yang terkandung dalam asnaf yang lapang. Contoh seperti fakir miskin. Orang yang berhutang, sebagai contoh orang yang bermusafir tapi terputus bekalang dalam perjalanan dia. Orang yang berjuang fi sabilillah. Ya, seterusnya penerima zakat tidak boleh berketurunan Al-Hashimi dan Bani Abdul Muttalib. Bukan Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib. Silap, bukan Bani Abdul Muttalib. Buang Abdu. Kita cerita dak baru ni. Keluarga Rasulullah dalam maqam zakah. Pada permulaan kita ni marang kita ceritakan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ada 4 orang anak lelaki. Yang pertamanya Hashim, yang keduanya Muttalib, yang ketiganya Naufal, yang keempatnya Abdul Syams. Maka anak cucu kepada Hashim dinamakan Bani Hashim. Anak cucu kepada Muttalib dinamakan Banul Muttalib. Yang ketiganya anak cucu kepada Naufal dinamakan Banu Naufal. Yang keempatnya anak cucu kepada Abdul Syams dinamakan Bani Abdi Syams. Okey, ingat tak kemarin kita bincang dah. Bukan Bani Abdul Muttalib, Banil Muttalib. Sebab Abdul Muttalib adalah daripada Bani Hashim. Abdul Muttalib, Toki Rasulullah, Datuk Rasulullah adalah daripada Bani Hashim. Jadi gini, Rasul kata sesungguhnya sedekah, yakni zakat, tidak layak untuk keluargaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Maka keluarga Muhammad di sini mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dan siapa Bani Hashim dan Bani Muttalib? Dia orang Arab, dia jaga keturunan dia. Orang Arab dia jaga keturunan dia. Orang Arab dia memang cukup jaga keturunan dia. Keturunan daripada mana dia, orang Arab begitu dijaga. Kalau kita ni Bani Hashim, kalau di tempat kita, tapi Bani Hashim yang lebih khususlah, Said Syarifah. Okey, itu Bani Hashim kerana dia adalah keturunan Sayyidina Ali. Keturunan Siti Fatimah, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu selain daripada tu ada lagi, bukan mesti anak cucu Sayyidina Ali dengan Fatimah. Bahkan anak cucu kepada Abdullah bin Abbas, anak cucu kepada keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Muttalib, semuanya termasuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diberikan zakat. Jadi kat tempat kita Syarifah, Said, Sayyidah, yang keturunan Rasulullah, tak kiralah Al-Idrus ke, As-Saqaf ke, Al-Yahya ke, macam-macam lagi lah, yang keturunan Al-Haddad ke, Al-Jifri ke, semua sekali tu dia tidak boleh mengambil zakat. Tidak boleh mengambil zakat kerana zakat adalah daki daripada harta manusia. Sedangkan mereka adalah keturunan yang mulia yang tidak layak mengambil daki harta manusia. Penerima zakat tidak boleh berketurunan Al-Hashimi dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dan juga bukan maula, bekas hamba bagi keduanya. Bekas hamba dia tak boleh juga. Bekas hamba dia contoh Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Itu bekas hamba bagi
Rasulullah sebagai contoh kan. Tak boleh juga. Hendaklah berusaha sedaya upaya untuk mengenal pasti kewujudan mereka. Maksudnya mereka ni sekalian asnaf zakat. Berusaha sudah upaya untuk mengenal pasti. Sebenarnya terjemahan bukan begitu. Terjemahan gini, wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Terjemahan dia begini. Terjemahan tu tidak tepat sebenarnya. Terjemahan tepat gini. Dan wajib meratai segala yang ada dari kalangan mereka itu. Maksudnya asnaf yang lapang saat itu. Kalau ada, kita kena beri belaka. Dalam kampung tu ada 30 orang fakir miskin. Kena bagi belaka 30 orang fakir miskin. Kalau banyak dah. Kalau zakat fitrah dia seorang je, 4 cupok je. Takkan nak bagi belaka 30 orang fakir miskin. Nak bagi mana 30 orang fakir miskin? 4 cupok je, segatang je. Kena beri banyak ni seorang. Kejut orang fakir miskin. Dah apa ni zakat terah saya. Sikit sangat. Ni kalau sekiranya banyak, kena beri belaka. Sebab Allah Ta'ala kabar lagu tu. Namun, Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran, Allah Ta'ala kata, innamas sadaqatu lil fuqara. Jadi kena beri belaka lah. Kena beri belaka. Orang yang ada di kalangan mereka itu. Wajib meratai segala orang yang ada. Okey, gini. Al-mawjudin, orang yang segala orang yang ada di kalangan mereka itu. Wajib kena meratai. Cuma, kena bagi kepada fakir miskin, kena bagi kepada fakir, kepada miskin, kepada orang berhutang, kepada hamba mukatab, kalau ada orang yang bermusafir, yang putus berkalang, orang yang nak perang, orang yang berhutang, orang yang mu'allaf, kena bagi belaka. Yang ada kena bagi belaka, lapang asnah saat ni. Cuma sebahagian daripada ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka berfatwa mengatakan bahawasanya tidak wajib bagi belaka. Kalau bagi kepada seorang pun tak apa dah. Bagi kepada seorang pun tak apa dah. Okey, jelas kan? Begitu juga sebahagian daripada ulama mengatakan oleh kerana Allah Ta'ala kata innamas sadaqatu lil fuqara. Fuqara adalah jamak. Apabila jamak, sekurang-kurang jamak adalah 3, maka sekurang-kurangnya kena bagi setiap asnaf 3 orang. Okey, ada juga pandangan begitu. Jadi sebaik-baiknya kalau sekiranya kita mempunyai harta yang banyak, kita bagi belaka asnaf. Kalau asnaf tak ada seorang je, 2 orang je, bagi 2 orang tu. Kalau ada asnaf ramai, kalau kita nak bagi kepada seorang, dah kita tak banyak mana, ada 1000 je zakat. Kalau kita bagi belaka, asnaf kampung kita ada 2000 orang. Kalau 1000, zakat kita 1000 ya, nak bagi ke 2000 orang asnaf, jadi 5% seorang. Kejut asnaf tengok. Jadi kita nak bagi zakat sikit mana? Ambil ya ampau. Buka-buka 5%. Duduk kawan ni. Allah 5%. Siapa hati 5%? Jumpa esok 5% dia memberikan sebab ambo bagi belaka 2000 orang. Sebab zakat ambo 1000 ya je. Kalau 1000 ya, kalau kena 200 zakat. Dak ke sikit lagi boleh. Tu dia. Baik. Seterusnya Al-Hajj. Okey, kita masuk dalam perbahasan haji pula. Haji hak yang kita kata last sekali lah daripada bab fiqh. Hak yang disebut dalam kitab ni. Lepas tu kita akan pergi kepada bab tasawuf pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya al-hajj, wa amma al-hajj fa huwa khamisu arkanil Islam wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa kadha al-umratu fil umri marratan bi syarti al-istita'ati. Hamzah pada al-istita'ati buang. Bi syarti al-istita'ati wa hiya an yamlika ma yahtaju ilayhi fi safarihi ila al-hajj dhahaban wa iyaba wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ih. Wa a'malul haji thalathatu asya' arkanun wa wajibatun wa sunan. Pasal pada menyatakan haji. Haji di antara ibadat yang disyariatkan di dalam agama kita. Haji ialah rukun Islam yang kelima yang merupakan kefarduan atas setiap muslim. Orang Islam wajib dia kena mengerjakan haji. Islam tak kira lelaki ke puang. Lepas tu mukallaf. Mukallaf ni mesti kena berakal dan baligh. Bermakna kanak-kanak tak wajib mengerjakan haji. Orang gila tak wajib mengerjakan haji. Dan merdeka, hamba tak wajib mengerjakan haji. Begitu juga ibadat umrah sebagaimana wajib mengerjakan haji, begitu juga wajib mengerjakan ibadat umrah. Cuma, ada cuma Cuma pengsyariatan ibadat haji, kewajipan ibadat haji adalah perkara yang disepakati oleh ulama. Ijma' ulama mengatakan wajib mukallaf yang cukup syarat dia mengerjakan haji. Manakala kewajipan melaksanakan ibadat umrah ia tidak berlaku ijma'.
Maksudnya di sana berlaku khilaf. Adakah wajib mengerjakan ibadat umrah ataupun tidak? Sebagian ulama kata tidak wajib melakukan ibadat umrah. Ada sebagian yang lain mengatakan wajib melakukan ibadat umrah. Mazhab Imam Syafi'i dan begitu juga ada sebahagian mazhab yang lain berpandangan sebagaimana haji diwajibkan kepada orang yang cukup syarat dia, begitu juga umrah diwajibkan kepada orang yang cukup syarat dia. Antara sandarangnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Baik. Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita mengerjakan haji, menyempurnakan ibadat haji dan umrah. Maka bermakna ibadat haji diwajibkan, begitu juga ibadat umrah diwajibkan. Jadi ibadat haji ia lain daripada ibadat umrah. Dia lain ya. Ia diwajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Ayat lagu ni rasa tidak tepat ana lah terjemahan lagu ni. Ia wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Wajib dilakukan sekurang-kurang sekali seumur hidup. Jadi kali kedua wajib juga ke? Cuma hak yang kewajipan hak yang paling kurang adalah sekali. Cuba tengok perhati ayat. Tak apalah. Cuma kita nak ceritanya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ia wajib dilakukan sekali seumur hidup. Sekurang-kurangnya tak perlu tak dah sebenarnya. Ia wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Faham tak? Bagi orang yang berkemampuan, wajib dia kena buat sekali seumur hidup. Kalau dia berkemampuan lagi, maka tak wajib dah. Hak yang kedua jatuh benda. Jatuh sunat. Maksud berkemampuan ialah sesiapa yang memiliki segala keperluan dalam perjalanan haji. Jadi dia memiliki keperluan. Bukan keperluan, dia memiliki keperluan. Dia memiliki perkara yang diperlukan. Dalam perjalanannya untuk mengerjakan haji, pergi dan pulang. Memiliki segala keperluan. Boleh juga kita tak terjemah lagu tu kan. Segala keperluan dalam perjalanan haji. Boleh kita boleh. Salah Hana lah. Hak betulnya betul dah. Terjemahan hak ni comel dah. Maksud berkemampuan ialah siapa yang memiliki segala keperluan dalam perjalanan haji, pergi dan pulang. Pada masa yang sama, dia juga berkemampuan untuk menafkahkan tanggungannya selama mana dia berada di sana sehingga dia kembali ke pangkuan mereka. Dia maksud kemampuan di sini maksudnya dia memiliki perbelanjaan lah untuk pergi dan pulang, dan perbelanjaan untuk ditinggalkan kepada orang yang wajib dibagi nafkah. Dan anak-anak dia kecil ada 2, 3 orang, 4 orang anak di rumah ataupun 2 orang anak di rumah. Faham? Jadi nak tinggal saat ni tu kena tinggal nafkah. Daripada dia pergi sampai ke dia pulang. Kalau perbelanjaan untuk diri dia dah pergi balik, tapi nak tinggalkan anak tu tak ada. Tak wajib. Tak wajib dia mengerjakan haji. Katanya amalan haji terbahagi kepada 3, iaitu rukun, wajib dan sunat. Dia amalan haji, perbuatan haji ada rukun, ada wajib dan ada sunat. Maka kita tengok rukun haji. Arkanul haj. Fal arkanu khamsah. Rukun haji ada 5. Kita terjemah pula. Baca dulu. Nanti kita tengok terjemahan dia. Fal arkanu khamsah. Al-ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrati. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dhalika nawaitul hajjah awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa la yasihhu al-ihramu bil haji illa fi ashhurih. Wa hiya syawwal wa dhul qa'dah wa 10 dhil hijjah. وآخرها طلوع فجر ليلة النحر. وباقي الأركان الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير. Rukun haji ada 5 perkara, iaitu ihram. Ihram ni maksudnya berniat untuk memasuki tanah haram. Bukan berniat untuk memasuki tanah haram, sama ada untuk menunaikan haji atau umrah. Bukan berniat untuk memasuki tanah haram. Berniat untuk mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Ini terjemahan silap ni. Silap sungguh ni. Ini kena baki. Ihram adalah berniat masuk di dalam ibadat haji ataupun ibadat umrah. Niat masuk dalam ibadat haji atau umrah. Sahaja aku mengerjakan haji, sahaja aku mengerjakan umrah. Itu dipanggil niat masuk untuk mengerjakan haji. Bukan niat masuk dalam tanah haram, bukan. Tak kena gitu. Berniat untuk memasuki tanah haram sama ada untuk menunaikan haji atau umrah. Tak kena. Di ihram ni adalah niat masuk untuk mengerjakan haji ataupun niat masuk untuk mengerjakan umrah.
Niat masuk ke dalam mengerjakan haji, ke dalam ibadat umrah. Niat masuk ke dalam ibadat haji, niat masuk ke dalam ibadat umrah. Itu maksud dia. Dan digalakkan untuk melafazkan niat seumpama sahaja aku menunaikan haji ataupun umrah. Nawaitul hajja ataupun nawaitu al-umrata. Dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bukan berihram dengannya. Kena kata aku berihram. Sebab tu wa ahram tu. Sahaja aku menunaikan haji atau umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Berihram ni maksudnya aku jadi haram. Ada perkara yang halal, maka kita jadi haram. Ada dah patang larang. Okey, jelas kan? Baik. Selain itu tidak sah berihram haji melainkan pada bulan-bulan tertentu. Dia kita tidak boleh nak ihram haji, kita nak niat mengerjakan haji, nak niat masuk dalam mengerjakan haji melainkan pada bulan dia. Dia bulan haji, dia tidak sama dengan bulan umrah. Umrah sepanjang tahun boleh buat. Haji dia ada bulan-bulan dia. Bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah, 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Masuk bulan Syawal boleh dah niat. Masuk bulan Syawal boleh dah niat. Bulan Ramadan boleh dah niat untuk haji. Sebab apa tak boleh? Sebab bukan bulan dia. Tu maksud dia. Baik, iaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulqa'dah. Dan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Baik. Dan berakhir sebaik saja terbit fajar pada hari raya Aidil Adha. Dia penghujung niat haji adalah apabila keluar fajar pada hari raya. Keluar fajar habis dah. Habis dah. Tak boleh dah niat. Sebab itulah setengah ulama' tidak kata 10 hari. Dia katakan 9 hari 10 malam. Sebab hari yang ke-10 boleh tak niat. Faham tak lagi? Hari raya tak boleh dah. Sebab keluar fajar dah. Habis dah. Sebab habis dah waktu wukuf di Padang Arafah. Nak niat benda lagi. Sebab waktu wukuf habis dah. Selama mana belum lagi habis waktu wukuf, boleh lagi niat. Jelas kan? Sebab tu ada setengah ulama' tidak kata benda. Tidak kata 2 bulan 10 hari. Dia kata 2 bulan 9 hari 10 malam. Jelas tak? 9 hari 10 malam. Sebab malam hari raya tu kira malam je. Siang hari tak dah. Tak boleh dah nak niat. Faham tak Benny? Faham tak? Baik. Yang kedua, wukuf di Arafah. Arafah ni satu tempat. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah dipanggil tawaf rukun. Tawaf dia tawaf rukun. Tawaf rukun haji. Tawaf ifadah dipanggil, tawaf rukun haji dipanggil. Lepas tu, yang keempat, sa'i. Sa'i ni di antara Safa dengan Marwah. Yang kelima, bercukur atau bergunting rambut. Okey, tu dipanggil 5 rukun haji. Dan di sana ada wajib haji. Ini dipanggil rukun haji. Nanti kita akan tengok rukun umrah. Lepas tu kita tengok wajib haji. Siapa kat wajib haji kat lagi, anak akan cerita lagu mana biasa orang buat haji. Anak akan cerita kat lagi ya. Arkanul umrah, rukun umrah. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illa al-wuqufa falaysa minha. ويجب للطواف ستر العورة والطهارة من الحدثين ومن النجاسة وأن يكون 7 طوافات في المسجد والبيت عن يساره وهو خارج عنه ويجب أن يكون السعي 7 وبعد طواف وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. Rukun umrah. Rukun umrah adalah sebagaimana rukun haji, melainkan wukuf di Arafah. Jadi rukun haji ada 5, rukun umrah sama juga, melainkan wukuf di Arafah je tak ada. Jadi bermakna rukun umrah ada 4. Ihram, niat untuk mengerjakan umrah, tawaf, sa'i, cukur ataupun bergunting. Kalau orang puan, gunting. Orang puan tak boleh cukur, orang puan gunting saja. Baik. Syarat sah tawaf menutup aurat. Okey, kita cerita bab tawaf. Dia kata tawaf sama dengan haji. Tawaf pula. Cerita bab umrah. Umrah sama dengan haji. Cuma tidak ada wukuf di Padang Arafah. Sebab wukuf di Padang Arafah adalah rukun yang khusus bagi haji. Nampak kan? Rukun yang khusus bagi haji. Dia tawaf 4 rukun sahaja. Benda? Ihram. Yang keduanya, tawaf. Yang ketiganya, sa'i. Yang keempatnya, cukur atau gunting. Okey, kita biasanya kita kalau kita datang daripada Malaysia, kita nak pergi buat umrah. Dia ada orang pergi Madinah dulu, ada orang pergi Madinah Kediang. Okey, kita buat cerita pergi Madinah dulu.
Biasa orang pergi Madinah dulu. Duduk Madinah 3 hari, lepas tu baru bertolak pergi ke Mekah. Baik. Jadi kita pergi sampai Madinah, tak ada orang Madinah biasa. Madinah tak ada umrah tak ada Madinah. Madinah tempat umrah buat mana? Mekah. Sebab ada juga yang pergi sekali dengan Ana, sebab Ana bawa kat orang kan. Pergi sekali dengan Ana tu, dia tanya, benda, lepas tu kita di Madinah, kita buat benda umrah ni. Nak buat bila umrah? Dia Madinah tak ada umrah, dia umrah dulu di Mekah. Jadi sampai Madinah macam biasa, kita duduk kampung kita buat ni. Cuma Madinah ni kita ambil berat tentang sembahyang di masjid lah. Masjid Nabawi tu lah. Situlah sebab tempat lebih kan. Okey, sampai masa, kita pun bertolak ke Mekah. Biasanya kita tolak ke Mekah lepas Zuhur. Tu biasa. Sebab untuk makan tengah hari dulu di Madinah. Biasa gitulah. Ana hak banyak-banyak dah semua ana tolak lepas Zuhur belaka. Melainkan kalau kita pergi sendiri. Kita pergi sendiri ikut dang, kita nak tolak malam pun tak apa, siang pun tak apa, sebab kita pergi sendiri. Jadi kalau kita pergi bawa orang, memang kita jaga perjalanan tu, kita jaga belaka makan apa semua sekali kan. Jadi kita tolak lepas Zuhur. Jadi Zuhur tu sembahyang di Masjid Nabawi. Lepas tu kita pesang dah jamak lalu sekali dengan Asar. Sebab tak apa, duduk di Madinah 3 hari, dah putus lagi safar. Baik. Lepas daripada tu, naik di hotel, makan apa semua sekali, siap. Lepas tu turun naik bah. Naik bah. Pakai ihram dah lah atas dalam hotel. Pakai pakaian dia. Cuma kalau hok yang nak pakai di Bir Ali pun tak apa. Cuma dah ramai ni untuk melancarkan perjalanan, kita suruh pakai awal lagi. Nak pakai di Bir Ali pun tak apa, tapi ana biasa pakai Bir Ali je. Mutawih tak apa. Ana pakai dalam bah je. Biasa pakai dalam bah. Dah pakai mana orang nak tengok tau. Lelaki-lelaki. Pergi dengan lelaki-lelaki. Pakai dalam bah pun tak apa, tak ada masalah. Bukan mesti kena cap-cap belaka kain. Boleh saling kan, duduk belakang. Okey. Jadi, ana biasa pakai Bir Ali baru ana tu. Ana bawa orang sini kan, ana kata tak apa, ana tolong bagi kain umrah. Ana bawa sini 2-3 orang ana bawa. Ana bagi, ana belanja kain umrah. Kain ihram lah, kain umrah ni kain ihram ana belanja. Lepas tu dia susah kali dah biasa pergi kan. Dia kata dah tak ada lagi kain ihram Lepas tu bunyi kata ustaz nak widah. Ustaz nak wi. Lepas tu dia kawan ke kawan dia, pelik kata sudahlah lama kata tak ada kan. Ai dak percaya ke kita pula. Jadi benda cuma hak lepas daripada benda Pok Li kan. Lepas tu hak yang pergi dah dengan hak yang nak pergi pula dengan Ana, kita tanya Pok Li lah. Tak apa, ikut je ustaz, tak ada masalah, ikut je. Ikut je. Tak ada kain era. Asal pasanan Ana baru beli. Ana kadang-kadang beli kat Bir Ali yo. Dah Ana gaduh-gaduh kan, beli kat Bir Ali yo. Okey, sampai sana baru pakai. Okey, sampai Bir Ali, kita kena niat situ sebab Bir Ali ni panggil miqat. Nanti kita akan bincang antara wajib haji dan wajib umrah mesti kena berniat di miqat. Miqat bagi orang yang datang daripada Madinah adalah di Bir Ali ataupun Bar Ali. Kalau dulu dipanggil Dzul Hulaifah. Sekarang ni panggil Bir Ali ataupun Bar Ali. Niat situ. Jangan lebih daripada situ baru nak niat. Okey, kita niat situ. Masa kita niat tu mesti kena pakai ihram belaka dah lah. Patah larang nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Sampai tempat dia. Lepas daripada kita pakai ihram, alhamdulillah. Naik atas bah, dia moleknya masa kita niat masa bah jalan. Tapi jangan lepas daripada kawasan Bir Ali. Niat. Dan niat mana? Kalau kita nak buat haji, kita niat nawaitul hajjah. Apa payah nawaitu. Nawaitul wudu. Nawaitu. Aku berniat haji. Macam mana kita kata nawaitu? Melafazkan niat haji disunatkan. Nawaitul hajjah. Kalau nak buat umrah, nawaitul umrah. Kalau nak buat capur dua-dua, dipanggil haji qiran. Kita niat nawaitul hajjah wal umrata wa ahramtu bihima. Okey. Niat kalau niat haji, haji saja. Niat umrah saja. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Dan lepas tu buat benda sujud ke, rokok ke, buat benda. Dah tak ada buat benda, biasalah. Nak cakap pun boleh, nak buat benda pun boleh. Cuma kena jaga patah larang je. Kalau nak cakap, jangan cakap benda ngarut sebab kita dalam ibadat. Faham? Lepas tu, banyakkan berzikir, banyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik.
Ni kita buat umrah ni, kita cerita buat umrah ni. Siapa di Mekah, ni kita cerita biasa. Siapa di Mekah, kita check in hotel dulu. Check in hotel dulu. Hotel benda tu atas travel lah. Tak mana. Ikut mutawih lah. Lepas tu lepas check in hotel, mutawih pun khabar kita pukul sekian-sekian. Kita akan turun dalam pukul 11.30 malam ke, pukul 12 ke, pukul 1 pagi ke. Atas mutawih lah. Kalau ahli jemaah hak yang biasa dah. Tak apa mutawih, kita pergi esok lah. Kita tidur dulu malam ni. Boleh juga, tak ada masalah. Nang-nang lebih selesa kalau ahli jemaah hak orang tua nak buat gitu, lebih selesa. Tapi ada orang hak yang baru kali pertama sapa ni, nak tengok sangat. Betul? Semangat tinggi, jadi nak buat lalu. Tapi kadang-kadang makcik-makcik tua hak yang nak tidur dalam kapal terbang, nak tidur, kapal terbang lagar benda lagar awang, ngucap 18 kali ngucap. Jadi jadi tak boleh nak tidur kan. Jadi kita suruh rehat dulu. Okey. Sekarang ni tak ada lagi, baru se kita buat benda. Niat baru Tu ihram. Niat se baru. Lepas daripada tu hak yang rukun umrah ni. Lepas daripada selesai apa sekali, mutawif pun ajak turun, kita pun tawaf. Tawaf 7 keliling. Start daripada mana? Hajar Aswad. Berhenti pun juga Hajar Aswad. Okey, 7 keliling. Lepas tawaf, sa'i daripada Safa kepada Marwah. Safa Marwah sekali. Marwah Safa sekali. Safa Marwah pula sekali. Gitu. Maksudnya kita mula dengan Safa, akan penghujungnya di Marwah. Selesai, siapa ada di Marwah cukup dah 7 kali, maka wajib kita kena bercukur ataupun bergunting. Orang puan gunting, orang lelaki cukur. Gunting sikit. Okey, selesai. Selesai dah umrah kita. Itu je umrah. Faham? Mudah kan? Manakala haji pula. Haji kita cerita pula haji. Haji biasa kalau orang Malaysia, dia pergi buat, biasa dia buat haji tamattu'. Haji tamattu' ni, dah ni. Ada lagi. Biasa buat haji tamattu'. Dia haji 3. Dia ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu'. Biasa orang buat haji tamattu'. Okey, kita cerita haji tamattu'. Haji tamattu' ni dia buat umrah dulu. Dia pergi pada bulan haji dah, lepas tu dia buat umrah dulu. Lepas selesai umrah, dia duduk cara orang biasa. Halal. Lepas tu sampai 8 Zulhijjah, barulah dia pakai ihram balik, lepas tu niat haji. Lepas tu barulah bertolak pergi ke Mina, bertolak lalu kat Mina, pergi ke Padang Arafah untuk wukuf pada hari yang ke-9. Okey. Kita buat contoh orang yang buat haji tamattu'. Dia buat haji tamattu' ni dia pergi buat umrah dulu. Buat umrah macam tadi. Lepas daripada cukur siap dah, duduk dalam haram. Pakai pakaian biasa, tak ada masalah. Buat macam biasa. Sampai ke hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Sebab hari ke-9 nak wukuf. Hari ke-8, mulalah pakai ihram, lepas tu berniat. Berniat mana di rumah dia. Keluar daripada rumah, niat. Niat di situ. Tak ada pergi keluar di Tan'im ke, tak ada. Ia tak sama dengan umrah. Umrah kalau kita nak niat, mesti kita kena keluar ke tanah halal. Haji tak. Niat duduk situ lah. Niat situ lah. Mana tempat mu duduk situ lah. Mu niat. Okey. Lepas tu, dia pun pergi ke Padang Arafah. Nak pergi dengan dia. Allah orang bawa belaka. Naik bah lah. Ada belaka orang bawa belaka. Okey, pergi. Dah kalau naik motor boleh dah. Dah cakap, dah tanya banyak lah. Mu ikut orang je di sana. Tak ada banyak songeh. Okey. Jadi dia akan pergi di Padang Arafah untuk berwukuf. Waktu wukuf start daripada gelincir matahari hingga fajar esok. Tu waktu wukuf. Cuma wukuf ni tidak disyaratkan kita berada di tempat tersebut sepanjang tu. Bahkan kalau kita ada sekejap pun tak apa dah. Sekejap je. Siang hari lepas tu kita tubik lah. Kita pergi cari kedai kopi, minum air dulu kejap di Mekah. Lepas tu pergi pula. Dia tak ada masalah. Wukuf bukan mesti sepanjang. Waktu kita kena berada di situ. Cuma sebaik-baiknya kita kena berada 1 juzuk siang hari dan 1 juzuk malam. Jadi bermakna kat Garik kita masih lagi ada di Padang Arafah. Lepas maghrib kita masih lagi ada Padang Arafah. Lepas maghrib baru bertolak ke Muzdalifah. Okey, selesai dah. 2 rukun. Saat nigam dia. Ihram. Yang keduanya wukuf. Okey, 2 rukun dah. Di Muzdalifah kita kena bermalam. Bermalam ni maksudnya tengah malam mesti kena berada Muzdalifah. Walaupun sekejap. Maksud 1/2 malam kita ada pada Muzdalifah. Okey, jelas kan? Muzdalifah nama tempat. Hak ni bukan rukun haji, hak ni wajib haji. Kalau tak buat, kena bayar dam. Kena sembelih kambing. Okey. Di Muzdalifah, tengah malam Muzdalifah, tengah malam. Lepas daripada 1/2 malam dah di Muzdalifah,
baru tolak ke Mina. Untuk melontar esok Tolak ke Mina, kutip dah batu anak batu 70 butir di Muzdalifah, 70 butir anak-anak batu. Oh, 70 butir berat dah bawa mana. So-so ni kecil je. Kecil aje. Tak ada masalah satu je. Pitih berat lagi bawa. Esek berat lagi. Okey. Siapa di Mina? Siapa di Mina? Kita akan melontar pada hari raya. Hari raya melontar Jamratul Aqabah je. Dia jamrah ada 3. Jamratul Aqabah, Wusta, Ula. Jamratul Aqabah 7 butir kita lontar. Lepas dia melontar, maka pergi tawaf. Ini tawaf ifadah. Ini rukun haji yang ketiga. Faham? Sebab dia melontar, bermalang di Muzdalifah adalah wajib haji. Okey. Lepas tawaf, sa'i. Kalau kita tak sa'i lagi, kalau kita sa'i awal dah, ya boleh sa'i awal. Sa'i awal ni sa'i selepas daripada tawaf kudum. Dalam cerita dah jadi panjang pula kat kau pening. Okey, lepas sa'i, cukur. Ataupun guti. Selesai lagi yang? Selesai dah 5 rukun haji. Tinggal lagi wajib haji benda. Bermalang di Mina dengan melontar. Pada hari 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Jelas tak? Boleh kena pakai ihram lagi tak? Dia apabila berlaku tahallul awal tak ada masalah dah. Tak boleh, tak payah pakai dah. Sebab tahallul awal dah. Dia tinggal tak boleh nikah je tak boleh lagi. Tahallul awal tak apa dah boleh dah. Pakai pakaian biasa boleh dah cabut ihram. Baik. Seterusnya syarat sah tawaf menutup aurat. Kena tutup aurat kena tutup aurat. Sebab itulah kain orang lelaki tu kena pakai molek. Tambah-tambah pergi dengan bini pula. Orang puan jadi nakuk. Jalan pegang kain tok lelaki. Tok lelaki lajak depan sikit nyerek. Tok lelaki dak ikat kemah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ana dak ingat, ana sebenarnya janji dengan pihak penganjur untuk penghujung kita nak buka soalan sebenarnya. Tadi ana dak ingat. Ni kena buka soalan lah. Kita akan buka soalan lah. Ini tinggal lebih kurang dalam 10 minit lagi kita buka soalan. Sekejap. Lepas tu lepas tu kat lagi sesi yang berikutnya pun kita akan buka soalan. Kerana soalan dia saat ni yang nak baca ni. InsyaAllah kita sambung kat lagi pula ni. Kita jawab soalan dulu. Mana soalan saat ni tak nampak. Dia nak tengok kan ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apa